Alhamdulillah ala dhikra jami'il qulub ala Allah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'du, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk bermuhasabah. Atas dasar apa kita datang ke majlis seperti ini? Dengan tujuan apa kita datang jauh-jauh berada di Masjid Mu'adz bin Jabal? Apakah niat dan tujuan kita yang menjadi tempat yang dipandang dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak melihat kepada kita akan luaran kita, zahir kita, tetapi yang dipandang adalah isi hati dan niat kita, yang tidak pernah lepas daripada hisab yang akan ditulis oleh para malaikat pencatat amalan perbuatan manusia yang dinilai hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, saya yakin tak seorang pun yang datang ke tempat ini dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, tetapi yang mendorong kita, yang membawa kita kepada majlis seperti ini adalah mahdud taufik minallah, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau ada di sana yang datang ke majlis ini bukan kerana majlis ini, ada satu hal lain, nampak kereta ramai parking, so dia nak tahu singgah juga di tempat ini. Kalaupun singgah dengan tujuan nak tengok apa yang ada dalam Masjid Mu'adz bin Jabal, mereka itu juga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab yang maha pemberi dan maha pemurah itu, kalau memberi dia tak peduli sejumlah mana pemberiannya. Hujan kalau turun akan membasahi semua tanah. Humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadithul qudsi ketika ditanya oleh malaikat, ya Allah, ada hambamu si fulan datang ke majlis itu bukan kerana majlis itu, karena hal lain, ada tujuan lain. Adakah mereka juga engkau ampunkan seperti mana tadi disampaikan oleh Ustaz Azhar bin Hashim bahwasanya majlis ini adalah majlis untuk kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah menjawab kepada para malaikat, humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang tidak akan dirugikan bila mana duduk bersama dengan orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab duduk bersama dengan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau datangnya itu adalah untuk mengingati, memperingati seorang yang menjadi sebab perhimpunan seperti ini, memperingati seorang insan yang hati kita disatukan dengan sebabnya, memperingati sejarah sirah seorang insan yang kita dengan kecintaannya itu adalah menjadi sebab keselamatan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Dirugikan bila mana, wahai Muhammad, bila mana abah-abah kamu atau ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu atau suami-suami kamu, dan ahli keluarga kamu, dan harta yang kamu khawatir dan harta yang kamu cari untuk meraihnya, ataupun perniagaan yang kamu khawatir akan merugi, atau rumah yang kamu suka berada di dalamnya, lebih kamu cintai 8 perkara tadi: orang tua,
anak-anak, keluarga, istri, keluarga, kemudian harta, kemudian perniagaan atau bisnis, dan juga rumah yang kamu diami. Kalau kamu lebih sukai, cintai 8 perkara itu lebih daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, bersiap-siap kamu untuk didatangkan hukuman, bencana dan seksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang cinta bukan hanya di bibir dan di mulut yang manis untuk diucapkan. Kalau masalah cinta kepada Allah dan Rasulnya itu perkara seperti mana ungkapan cinta antara kita, tidak akan dijadikan satu pemisah oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan keselamatan seseorang dan dihukumnya dengan azab yang besar dan pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana cinta kepada Allah cerminan daripada hakikat iman. Cinta kepada Rasulullah kesempurnaan daripada keyakinan kepada Allah. Apa yang kita adakan ini adalah merupakan bahagian daripada cerminan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada baginda Rasulullah, yang merupakan perkara yang amat prinsip di dalam agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula daripada tadi kita adalah mengelaungkan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun mengulang berkali-kali ya Hanana, ya Hanana, mengungkapkan alangkah bertuahnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bertuahnya kita dengan dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi untuk kita. Berulang-ulang kita ungkapkan ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Kita perlu tanya satu soalan kepada kita, diri kita sendiri. Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengungkapkan perkara yang sama kepada kita? Ya Hanana bi fulan, alangkah bertuahnya saya mempunyai umat seperti si fulan. Alangkah beruntungnya saya mempunyai seorang umat yang bernama Fulanah binti Fulan. Adakah itu akan keluar daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana kalimat itu adalah keluar daripada lisan kita? Tak dinafikan memang kita amat bertuah dengan dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana hayawan yang hidup di zaman baginda Rasulullah merasa bertuah dengan berjumpa dengan Rasulullah karena dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun mengungkapkan kegembiraannya dengan Nabi Muhammad. Rusa yang ditangkap oleh seorang badui lalu diikat, badui itu pergi mencari air. Tak lama rusa itu yang sedang diikat tak boleh terlepas daripada ikatannya, melihat Rasulullah lalu di tempat itu memanggil dengan orang-orang yang diberi keberuntungan, wahai Rasulullah, lepaskan ikatan aku ini. Kata baginda Rasulullah, aku tak boleh nak melepaskan ikatan kamu karena kamu adalah milik kepada orang yang memburu kepada kamu, karena itu rezeki Allah bagi kepada si pemburu. Kata rusa itu mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini diburu oleh orang itu. Kalau dia sembelih aku, masalah aku dah settle, aku tak nak minta engkau lepaskan aku. Tetapi dia tak cepat sembelih aku. Sementara aku risau pasal 2 anak aku di belakang sana yang masih kecil yang memerlukan susu daripada aku. Didapati susunya sedang penuh dan belum diminum oleh anak-anaknya. Tengoklah, kata rusa itu kepada baginda Rasulullah, kalau dia sembelih aku masalah selesai. Tapi aku meminta kepada engkau ya Rasulullah, engkau lepaskan aku nak pergi beri susu kepada anak-anakku, lepas tu aku akan balik lagi. Kata baginda Rasulullah, tapi engkau kena kembali.
kata rusa itu mengatakan aku akan kembali dilepaskan oleh Nabi SAW, Nabi tunggu, sebab beliau penjamin apa-apa berlaku kepada rusa itu tak balik, Nabi yang kena ganti rugi kepada si badui yang memburu kepada rusa. Nabi tunggu sampai rusa itu kembali daripada gunung. Setelah menyusui kedua anaknya, didapati susu yang sedang berada pada rusa itu sudah mulai berkurang, disebabkan oleh kerana benar apa yang dikatakan oleh rusa itu. Maka Nabi ketika mengambil rusa itu dan diikat balik rusa, didapati seorang badui tadi yang sedang mengambil air melihat baginda Rasulullah sedang mengikat rusa. Kata badui itu mengatakan, apa yang sedang kamu lakukan wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, bolehkah kamu jual rusa ini kepada saya? Kata badui itu mengatakan, huwalaka ya Rasulullah, kali itu aku hadiahkan untuk engkau wahai Rasulullah. Dibuka oleh baginda Rasulullah, dilepaskan. Rusa itu berlari. Gaya larinya rusa itu dengan menari kaki belakangnya sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gembira disebabkan oleh kerana dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan tahu siapa yang melepaskannya, seorang yang sedang kita raikan maulidnya sebentar tadi. Rusa seronok dapat berjumpa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan makhluk yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian juga al-jamadat, benda yang mati, benda yang tak bernyawa, benda yang tak berakal, benda yang zahirnya tidak mempunyai perasaan tetapi mempunyai bahasa tersendiri dalam mengabdikan dirinya benda mati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menyembah kepada Allah? Mana ada makhluk sekecil dan sebesar apapun juga yang tak kenal kepada yang menciptakan? Manusia yang banyak lupa kepada yang menciptakan, tapi makhluk selain manusia, daripada hayawan, daripada jamadat, hidupnya hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi, termasuk batu-batu, termasuk air laut, termasuk air sungai, termasuk pokok-pokok, termasuk setiap daun yang jatuh ataupun yang berada di setiap pokok di dunia yang luas ini, bertasbih kepada Allah, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pokok korma yang menjadi tiang masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tempat sandaran baginda Rasulullah bila mana beliau menyampaikan khutbahnya. Pada waktu dibina atau dibuatkan mimbar untuk baginda Rasulullah, maka baginda pada ketika khutbah tak lagi menyentuh kepada pokok korma yang menjadi tempat sandaran baginda Rasulullah, melainkan menaiki di atas mimbar lalu berkhutbah. Terdengar suara anin, suara tangisan dan rintihan yang keluar daripada pokok korma yang biasa disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sehingga suara rintihan daripada pokok korma itu mengganggu suara kerasnya baginda Rasulullah ketika menyampaikan khutbah, sehingga para as-sahabah tak terdengar jelas antara suara baginda Rasulullah dan suara rintihan daripada pokok korma itu. Baginda turun daripada mimbarnya, menghampiri kepada pokok korma itu. Kata as-sahabah mengatakan, aku boleh menggambarkan bagaimana beliau menenangkan rintihan dan tangisan pokok korma itu, umpama seorang ibu yang sedang menepuk anaknya yang sedang menangis supaya anak itu diam. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah. Rintihan itu kurang sedikit demi sedikit sampai rintihan itu berhenti. Kata baginda Rasulullah, seakan-akan berbisik kepada pokok korma itu berkali-kali, lalu menaiki mimbarnya dan menyambung khutbahnya, memberitahukan pokok korma ini adalah tidak sabar daripada berjauhan daripada sentuhan tangan aku. Kata baginda Rasulullah, maka aku beri pilihan kepada dia dua perkara, untuk aku kembalikan menjadi pokok korma dengan buah yang banyak sehingga akhir zaman, ataukah dia menjadi pokok korma bersama aku nanti di syurga. Dia memilih untuk bersama dengan baginda Rasulullah di syurga.
pokok korma, mempunyai feeling, perasaan cinta kepada Rasulullah. Karena yang mentakrifkan, yang memberitahukan kepada seluruh makhluk ini tentang kedudukan Rasulullah, yang menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikasihi oleh Allah, beliau dimuliakan oleh Allah, beliau disanjung oleh Allah, beliau dinambersatukan oleh Allah. Maka seluruh makhluk akan ditunjukkan kepada kekasih terutama kepada Allah, yaitu baginda Rasulullah, yang kita dipilih oleh Allah segelintir daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau demikian keadaan al-hayawan, kalau demikian keadaan al-jamadat, jangan tanya bagaimana keadaan orang yang hidup bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita perlu belajar kepada mereka macam mana mereka itu mencintai kepada baginda Rasulullah, agar supaya kita tergolong daripada golongan orang-orang yang yahanana menurut Rasulullah. Bukan hanya kita mengucapkan yahanana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita inginkan nama masing-masing kita disebut yahanana bi fulan, yahanana bi fulana binti fulan, dengan kita husnul isti'agad, dengan segul mahabbah kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Macam mana supaya kita disebut namanya oleh Nabi dengan disebutkan yahanana, dan tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang nanti di hari kiamat malaikat akan membawa segolongan ramai manusia dibawa pergi ke neraka, sebagaimana diceritakan dalam kitab Sahihul Bukhari. Baginda Rasulullah ketika melihat ramai orang yang dibawa pergi ke neraka, baginda Rasulullah mengatakan, ya Jibril, itu adalah umat aku. Kata Jibril mengatakan, innaka la tadri madza ahdathu ba'dak, engkau tak tahu apa yang mereka buat setelah engkau tiada. Engkau tak tahu apa yang mereka buat setelah engkau tiada. Orang yang menjauhkan garisan laluannya daripada terpesong jalan yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan tergolong daripada golongan orang-orang suhga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergilah, menjauhlah kamu, bukan yahanana yang akan keluar daripada lisan baginda Rasulullah, tapi menjauhlah kamu disebabkan menjauhkan manhaj Nabi Muhammad ketika diberikan umur dan usia oleh Allah di dunia, menjauhkan garisan daripada garisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan dijauhkan di sana. Jangan berharap untuk dekat dengan baginda Rasulullah di sana kalau tidak dekat di sini. Jangan berharap untuk diseru oleh baginda Rasulullah, fulan bin fulan, engkau berada di sini, kalau kita tidak pernah mengingati sejarah, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi merupakan mizan, timbangan yang memisahkan antara kesungguhan mahabbah itu kepada Allah dan Rasulnya ataupun bukan, dengan 8 perkara yang disebutkan oleh Allah tadi. Manakah yang kita dahulukan? Bukan kita dilarang mencintai orang tua, anak, istri, keluarga, saudara, harta, perniagaan, rumah. Bukan permasalahannya kita dilarang untuk mencintai 8 perkara itu, tetapi permasalahannya adalah manakah yang lebih kita cintai, 8 perkara ini atau salah satu daripada 8 perkara ini, ataukah kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya, ataupun jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah permasalahan yang perlu dijawab oleh masing-masing daripada kita. Masing-masing daripada kita ada orang tua, ada istri, ada anak, ada saudara, ada rumah, ada bisnis, ada harta. Mana yang kita dahulukan, yang kita cintai? Adakah harta kita ataupun Allah dan juga Rasulnya? Ukurannya kepada apa kita ajarkan kepada ahli keluarga kita, kepada istri kita? Tahukah kita apa hak mereka untuk kita tunaikan, dan kita ajarkan kepada mereka apa yang menjadi hak kepada kita? Karena hak itu adalah merupakan ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagian kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada keluarga kita, daripada anak-anak kita, daripada istri kita. Masing-masing tahu apa yang menjadi hak kepada yang lain untuk ditunaikan, dan mengajak kepada mereka bersama-sama untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya.
harta yang kita dapatkan, adakah itu yang lebih kita cintai berbandingkan Allah dan Rasulnya? Kepada apa kita gunakan yang harta yang kita dapat? Setiap sen, saya tidak bicara setiap ratus atau ribu, setiap sen yang kita gunakan daripada harta, adakah kepada tempat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, ataupun yang disukai oleh hawa nafsu kita, untuk tengok kepada benda-benda yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda kesungguhan cinta kepada Allah dan Rasulnya mempergunakan harta kepada tempat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Demikian rumah kita, demikian perniagaan kita. Tidak akan berniaga kalau ada rasuah, tidak akan berniaga kalau ada di situ adalah riba, tidak akan berniaga kalau apa-apa yang dilakukan bercanggah dengan ajaran Allah dan juga Rasulnya, demi untuk mendahulukan kehendak Allah dan juga kehendak Rasulnya. Demikian para as-sahabah di dalam menyikapi kepada Allah dan juga Rasulnya dengan menegakkan syariah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah mengatakan dalam kata-katanya yang cukup masyhur ketika ingin menghadapi kepada orang-orang yang melarang diri mereka untuk mengeluarkan az-zakah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi in lam ajid illa hajaran aw syajaran lagataltuhum biha. Kalau aku tak jumpa untuk memerangi kepada yang melanggar kepada perintah Allah dan Rasulnya, kecuali dengan batu dan ranting pokok, aku akan perangi kepada mereka. Tegas dalam urusan-urusan yang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang tulus, dengan doa yang ikhlas dan penuh harapan. Moga-moga masing-masing daripada kita yang hadir di sini, ahli keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, termasuk dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, ya hanana bi fulan, alangkah bertuahnya saya dengan si fulan bin fulan, alangkah bertuahnya saya dengan fulanah binti fulan, yang mengikut jalan aku, yang menghidupkan sunnahku, yang meneladani akhlak aku. Mudah-mudahan masing-masing daripada kita dan ahli keluarga kita tersebut daripada lisan Nabi dengan alangkah bertuahnya aku menjadi Nabi kepada si fulan, walaupun hakikatnya kita yang amat bertuah dengan dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi daripada apa hajat yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada doa yang sedang terbesit di hatinya, yang terlintas di hatinya, ataupun harapan dan doa yang akan terlintas di masa akan datang, yang diketahui oleh Allah sudah dipenuhi terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha pemberi dan maha pemurah dan maha mengetahui. Kita mengharapkan pengampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah, cinta daripada Allah, dan juga agar supaya diberikan anugerah untuk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ketika berada dalam keadaan sakaratul maut, berada dalam barzakh, dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan masuk surga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendakwa kita dah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita memohon agar supaya Allah berikan hakikat dakwahan kita kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya menjadi dakwahan, akan tapi menjadi hakikat kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dengan mendahulukan cinta itu melebihi daripada selain daripada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, kemantapan iman, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmah dan juga inayah, sihha wal afiyah. Amin Allahumma amin. Allahumma jam'ana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Barik fil hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat wal muhibbin wal muhibbat ya arhamar rahimin. Anta alam bihajatina faqdiha ya rabbal alamin. Hajatan fi nafsi ya rabb faqdiha ya khaira qadi. Hajatan fi nafsi ya rabb faqdiha ya khaira qadi. Hajatan fi nafsi ya rabb faqdiha ya khaira qadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. ألف صلى الله على زين الهدى